isi kandungan dalam video ini. Pengenalan, di mana perkembangan teknologi digital mengubah sistem pendidikan di Malaysia. AI dan media sosial bantu menjadikan PDP lebih interaktif, menarik dan berkesan. Guru juga tidak lagi bergantung kepada kaedah tradisional sahaja. Guru dapat menggunakan platform digital yang lebih dekat dengan minat pelajar. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih platform TikTok kerana ia amat popular dalam kalangan pelajar. Ia juga sesuai untuk menyampaikan kandungan bahasa Melayu secara ringkas, kreatif dan lebih menyeronokkan. Kumpulan kami juga telah menghasilkan 5 kandungan PDP mengikut DSKP yang lebih menekankan pada aspek interaktif dan etika keguruan. Baiklah, seterusnya latar belakang kajian. Media sosial menjadi sebahagian daripada kehidupan harian guru dan murid. Guru kini tidak hanya bergantung pada buku teks, bahan bertulis, ataupun papan putih. Media sosial dimanfaatkan sebagai medium penyampaian isi pelajaran. Antara platform utama yang digunakan oleh guru ialah Facebook sebagai video pengajaran yang panjang, kemudian Instagram untuk perkongsian nota, grafik ataupun poster ringkas, kemudian YouTube sebagai video pembelajaran yang lengkap, kemudian TikTok sebagai tempat post video pendek dan lebih interaktif. Antara kelebihan TikTok dalam PDP, yang pertama sesuai dengan tempo tumpuan murid yang singkat, kemudian digunakan secara meluas oleh murid dan guru dalam kehidupan harian. Kemudian TikTok juga mesra pengguna, boleh digunakan pada bila-bila masa. Platform alternatif berkesan untuk pengajaran kreatif, ringkas dan menarik. Seterusnya, permasalahan kajian. Platform yang dipilih adalah TikTok. Platform ini menjadi pilihan untuk menyampaikan pengajaran kerana ianya popular di kalangan generasi muda. Selain itu, aplikasi TikTok juga mencatatkan penggunaan yang tertinggi, terutama sekali dalam golongan generasi muda. Cara penggunaannya yang mudah menjadikan ia lebih sesuai untuk menyampaikan maklumat. Contohnya, seperti ciri-ciri audio, teks, memudahkan guru untuk menghasilkan bahan untuk disasarkan kepada audiens tertentu. Dapatan kajian. Platform TikTok juga seringkali menggunakan strategi pembelajaran microlearning di mana pembelajaran dalam segmen kecil yang berfokus kepada satu subtopik dalam satu masa sahaja. Selain itu, strategi utama yang seringkali digunakan adalah penyampaian kandungan dalam bentuk ringkas, iaitu berdurasi antara 3 hingga 5 minit yang memfokuskan kepada topik tertentu. Contohnya, tata bahasa, kosakata dan kemahiran lisan. Dalam pembelajaran microlearning, yaitu setiap elemen disertakan dengan elemen seperti video, animasi, dan juga infografik bagi menarik perhatian murid. Dalam pembelajaran, yaitu pelajar diberi perhatian penuh dengan menyediakan pembelajaran ke diri, berasaskan masa yang fleksibel, yaitu seperti self-paced learning. Namun, platform juga turut menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir di mana secara metakognitif, yaitu dengan menyediakan soalan refleksi di akhir setiap modul pembelajaran untuk murid-murid. Dalam dapatan kajian ini, strategi seterusnya yang digunakan ialah nota ringkas dan visual. Guru menyediakan nota padat dan jelas dengan sokongan warna, gambar atau animasi. Misalnya, untuk kata adjektif warna, guru menggunakan teks berwarna merah, biru atau hijau. Untuk kata adjektif bentuk pula, guru memaparkan imej bulat, segi 4 atau segitiga. Selain itu, guru juga memberi galakan kepada murid dengan meminta mereka menulis nota bersih sendiri di ruang komen
atau membuat duet dengan video guru. Ujian ringkas diberikan dalam komen untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dari segi metakognitif, strategi ini membantu murid menilai kefahaman mereka sendiri dan memantau cara mereka belajar. Seterusnya, pembelajaran kolaboratif juga berlaku apabila murid berbincang, berkongsi contoh adjektif lain, dan memberi maklum balas kepada rakan dalam ruangan komen. Ini menjadikan TikTok bukan sekedar platform tontonan, tetapi juga sebagai ruang untuk berinteraksi dan bertukar ide. Seterusnya, platform TikTok juga menyediakan gamifikasi ringkas seperti mini quiz. Strategi mini quiz melalui aplikasi TikTok, guru dapat menilai penguasaan murid secara langsung. Dalam gamifikasi ringkas mini quiz ini, galakan guru adalah memberi pujian dan penghargaan kepada murid, supaya murid akan menjadi lebih yakin. Bagi metakognitif pula, berfungsi sebagai refleksi kendiri, mengenal pasti kesalahan, dan juga menganalisis jawaban. Bagi pembelajaran kooperatif terwujud sekiranya murid berbincang dalam kumpulan, berkongsi pendapat, ilmu pengetahuan untuk meningkatkan komunikasi dan kepemimpinan. Strategi seterusnya ialah nota ringkas dan visual atau lebih dikenali sebagai mini notes. Nota ringkas ini adalah di mana guru menyediakan isi penting seperti tata bahasa, kosakata dan rumus penulisan dalam bentuk kad, kertas warna ataupun digital. Kelebihannya ialah pembelajaran akan lebih sistematik, mudah dirujuk, cepat untuk mengulang kaji dan meningkatkan daya ingatan serta kefahaman dan motivasi murid. Aplikasi TikTok ini adalah di mana guru menghasilkan video pendek yang memaparkan nota ringkas seperti definisi, jenis, contoh frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan juga frasa serdinama. Penyampaiannya ialah dalam bentuk teks ringkas ataupun animasi dan grafik yang menarik, adalah bertujuan untuk memudahkan murid untuk mengingatinya. Kelebihan TikTok adalah interaktif dan boleh ditonton semula. Selain itu, murid juga boleh menanyakan soalan pada ruangan komen serta berkongsi pendapat mereka pada ruangan komen. Oleh hal yang demikian, strategi ini selaras dengan gaya hidup murid, meningkatkan minat dan motivasi murid untuk menguasai topik frasa bahasa Melayu. Dapatan seterusnya adalah demonstrasi, yaitu hands-on, di mana strategi yang digunakan adalah guru akan menunjukkan langkah demi langkah cara menulis surat kiriman tidak rasmi bermula daripada alamat, tarikh, kata sapaan, isi surat sehingga penutup. Murid juga diberikan peluang untuk menulis surat mereka sendiri berdasarkan contoh yang telah diberikan. Murid juga dapat kesan positif kerana mereka dapat belajar secara praktikal sambil melihat contoh yang sebenar. Manakala alat penilaian yang digunakan adalah guru akan menilai berdasarkan format, isi surat, penggunaan bahasa gramatis, dan ketetapan struktur. Demonstrasi guru dapat membantu murid untuk mengenal pasti kesilapan dalam penulisan mereka dan membuat pembetulan. Galakan guru adalah guru akan memberikan pujian apabila murid menulis dengan betul. Sebagai contoh, perenggan pendahuluan yang lengkap. Guru memberikan panduan untuk membina jika murid melakukan kesilapan. Guru juga akan memberikan respon positif untuk meningkatkan motivasi murid untuk terus mencuba dan memperbaiki kelemahan. Manakala metakognitif yang digunakan adalah murid dapat membuat refleksi kendiri terhadap hasil penulisan mereka. Mereka dapat membandingkan hasil kerja mereka dengan contoh murid, yaitu mengenal pasti kesilapan dan berusaha membetulkannya.
akhir sekali iaitu pembelajaran kolaboratif, iaitu murid akan bekerja dalam kumpulan untuk berbincang dan berkongsi idea mereka. Mereka juga dapat membantu dalam membetulkan kesilapan dan menambah isi yang sesuai. Aktiviti ini menunjukkan bahawa dapat meningkat kemahiran murid, komunikasi, kerjasama dan kepimpinan murid. Perbincangan. Dalam perbincangan, pembelajaran microlearning, strategi microlearning dapat meningkatkan fokus dan juga motivasi murid kerana kandungannya yang ringkas, interaktif dan juga mudah diakses. Walau bagaimanapun, kaedah tradisional juga masih mempunyai kelebihan dari segi penyampaian maklumat. Oleh itu, pendekatan ini masih dapat memberi kesan yang optimum dalam proses PDP kerana ia mengimbangi pemahaman mendalam secara keberkesanan, iaitu dari segi masa dan juga motivasi murid. Perbincangan ini menunjukkan bahawa kaedah nota ringkas dan visual melalui aplikasi TikTok memberi perbezaan yang ketara berbanding kaedah tradisional. Kaedah tradisional biasanya melibatkan penerangan yang panjang lebar, yang kadang-kadang menyebabkan murid hilang fokus. Sebaliknya, nota ringkas dan visual di TikTok lebih padat, segar serta mesra pelajar. Kelebihannya ialah penggunaan warna, gambar dan animasi yang membantu murid mengekalkan perhatian dan fokus. Malah ia sesuai dengan gaya pembelajaran visual generasi kini. Video TikTok juga boleh ditonton semula, menjadikan lebih fleksibel untuk pelajar mengulang kaji. Kaedah ini juga lebih interaktif dan sesuai dengan era digital berbanding pendekatan lama. Namun, kaedah tradisional tetap relevan jika digabungkan. Nota ringkas di TikTok boleh digunakan sebagai pengenalan atau ringkasan, manakala penerangan lebih terperinci boleh dibuat secara bersemuka. Gabungan kedua-dua pendekatan ini dapat meningkatkan kefahaman murid dengan lebih berkesan dan efektif. Seterusnya, perbincangan mini quiz selari dengan pendidikan moden, yang mana ianya menekankan pembelajaran aktif, interaktif dan juga berpusatkan murid. Terdapat perbezaan di antara tradisional dan juga moden, di mana tradisional lebih kepada aktiviti seperti syarahan, menulis semula dan juga guru bertindak sebagai penyampai sahala. Manakala bagi moden seperti wujudnya mini quiz, yang mana mini quiz akan membuatkan pembelajaran lebih menyeronokkan dan juga murid akan bersaing secara sihat. Baiklah, mini quiz ini menggunakan teknologi yang mana ianya seiring dengan aplikasi digital seperti Kahoot dan juga Quizizz. Kelebihan mini quiz dapat menarik minat murid, meningkatkan pemahaman dan juga kemahiran metakognitif, dan juga mengukuhkan pembelajaran kooperatif. Kesimpulannya, dengan adanya teknologi, galakan positif dan juga kerjasama murid, ia dapat meningkatkan pembelajaran dan juga menjadikan pembelajaran lebih seronok dan berkesan. Seterusnya kita akan masuk kepada perbincangan strategi nota ringkas dan visual atau lebih dikenali sebagai mini notes. Baiklah, jadi strategi ini adalah relevan kerana murid kini cenderung kepada teknologi dan juga media sosial. Hal ini kerana majoriti daripada murid dalam negara kita mempunyai gadget tersendiri dan mempunyai akaun TikTok tersendiri. Seterusnya, kelebihan nota ringkas dan visual ini ialah ianya dalam bentuk video pendek yang memudahkan murid untuk mengakses isi pelajaran yang lebih menyeronokkan, ringkas dan juga mudah untuk dipahami. Seterusnya, strategi ini juga sesuai untuk frasa kerana topik tersebut memerlukan definisi dan juga contoh yang ringkas. Contohnya, maklumat boleh dipadatkan secara visual dalam nota ringkas tersebut. Seterusnya, peranan guru dalam menggunakan strategi ini ialah guru perlu memastikan fakta tersebut adalah tepat, bahasa betul dan juga contohnya sesuai supaya murid tidak keliru. Seterusnya, penggabungan ianya perlu digabung dengan aktiviti lain, contohnya perbincangan,
latihan penulisan untuk kefahaman yang lebih mendalam bagi topik tersebut. Akhir sekali, nota ringkas di TikTok ini dapat meningkatkan motivasi dan minat murid serta dapat melengkapi kaedah tradisional bagi penguasaan frasa. Perbincangan yang terakhir iaitu demonstrasi langsung hand-on. Ia amat relevan kerana ia selaras dengan pendidikan abad ke-21 yang lebih menekankan pembelajaran berasaskan murid, interaktif, praktikal dan penggunaan teknologi. Ia amat berbeza dengan kaedah tradisional, sebagai contoh latihan bertulis dan syarahan. Strategi ini lebih fokus kepada pengalaman dan pembelajaran secara langsung. Kelebihannya pula adalah pelajar dapat belajar secara aktif di mana mereka dapat lihat, meniru, mencuba dan membetulkan kesilapan. Ia juga dapat meningkatkan minat murid terhadap topik surat kiriman tidak rasmi. Selain itu, membina kemahiran berfikir aras tinggi melalui refleksikan diri. Seterusnya, mengukuhkan komunikasi, kepimpinan dan kerjasama antara murid. Sesuai untuk frasa, iaitu frasa penulisan berformat sebagai contoh alamat, tarikh, kata sapaan, isi dan penutup. Frasa ini amat sesuai iaitu frasa interaksi dan praktikal dalam PDP. Refleksikan diri dan perbetulkan kesilapan. Peranan guru adalah membimbing dengan cara yang mudah, menunjukkan demonstrasi langkah demi langkah, memberi dorongan positif seperti pujian, bimbingan yang membina mereka. Kemudian, peranan guru juga adalah membantu murid menilai dan memperbaiki kelemahan penulisan mereka. Penggabungan dalam demonstrasi langsung ini adalah gabungan elemen visual, praktikal, interaktif dan kolaboratif yang melengkapkan kaedah tradisional. Kesimpulannya, strategi demonstrasi hand-ons ini akan menjadikan PDP lebih menyeronokkan dan berkesan dan relevan. Dengan bimbingan guru, motivasi dan penglibatan aktif murid, penguasaan penulisan surat kiriman tidak rasmi dapat ditingkatkan lagi. Sudah. Secara kesimpulannya, penggunaan strategi pengajaran kreatif seperti mini notes, microlearning, demonstrasi langsung ataupun hands-on, dan juga gamifikasi ringkas dalam platform TikTok menjadikan proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan berkesan kepada murid. Selain itu, setiap strategi juga memanfaatkan kekuatan media visual, audio, dan interaktif untuk menyesuaikan pengajaran dengan gaya belajar generasi kini. Namun, semua kaedah ini bukan sahaja mampu meningkatkan kefahaman murid, tetapi menggalakkan pembelajaran kendiri, kolaboratif, dan berterusan selaras dengan pendidikan abad ke-21. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan untuk melakukan kajian ini, di mana kita dapat lihat kami menggunakan buku, jurnal, dan juga laman sesawang. Sekian terima kasih.